Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan topik 3 iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kami dari kumpulan 10 terdiri daripada 8 orang ahli kumpulan iaitu Muhammad Azrin bin Muhammad Adli, Nur Syifa binti Nordin, saya, Nur Asika Syahimi binti Kasim, Syed Ukal bin Syed Ahmad Faiz, Jessica Tiafea, Nur Syafiqah Syahira binti Muhammad Syarin Tony, Umairah binti Syamsuddin dan akhir sekali Muhammad Afiq Daniel bin Jaiz. Terdapat 7 subtopik yang akan kami bincangkan, antaranya ialah pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai, persekitaran geofizikal, masyarakat dan demografi, ekonomi dan pasaran, falsafah dan pemikiran, Selat Melaka sebagai gelangan kepelbagaian, dan terakhir sekali, warisan dan pendigitalan sejagat. Sebagai pengenalan, istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Konsep peradaban adalah sebagai satu terminologi yang bersifat universal dan sering dibincangkan oleh para sarjana daripada pelbagai disiplin. Ia merupakan satu bidang multidisciplinary yang memperkatakan berbagai aspek kemajuan yang dicapai oleh manusia sama ada berbentuk materialism atau spiritual. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Seterusnya, istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi, istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Bagi bahagian kedua, saya akan membentangkan tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai. Sebelum itu, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu etika dan peradaban. Menurut Kamus Dewan Bahasa yang keempat, etika membawa maksud prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan seperti persatuan, pekerjaan dan lain-lain. Dalam kata lain, orang yang beretika adalah orang yang mempunyai garis panduan atau pegangan kepada etika, berakhlak dan bermoral. Bagi peradaban, menurut definisi Kamus Dewan edisi keempat, peradaban bererti sesuatu keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa, masyarakat dan lain-lain. Mengikut Kamus Dewan, peradaban merujuk kepada keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Negara dan penduduk yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, budaya atau cara hidup orang-orang dalam sesuatu negara, kawasan atau sesuatu zaman dan keadaan pemikiran, budaya dan moral yang halus. Jadi seterusnya, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai akan terlahir apabila sistem kepercayaan dan agama terbentuk. Seterusnya, penempatan masyarakat yang tetap, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat, daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan, kelahiran dan perkembangan daya kreativiti, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri, sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Baiklah, untuk bahagian yang ketiga, saya akan membentangkan tentang persekitaran geofizikal. Baik, apa yang dimaksudkan dengan persekitaran geofizikal? Baiklah, bagi secara amnya, geofizikal bermaksud aspek-aspek fizikal dan juga geografi yang mempengaruhi dan membentuk persekitaran bumi. Maksudnya, sebarang geografi lah ataupun permukaan di atas bumi, di kawasan-kawasan sebagainya. So, terdapat 4 elemen yang menyumbang kepada keadaan fizikal dan geografi bumi, iaitu yang pertama daratan, yang kedua lautan, yang ketiga atmosfera dan yang keempat kejadian semula jadi. Baiklah, untuk aspek daratan, elemen daratan kita dapat lihat kita berkait tentang topografi, bentuk muka bumi, jenis tanah dan juga sebaran haiwan serta tumbuhan di atas darat lah.
So untuk lautan pula, kita dapat lihat dari segi kedalaman, suhu, salinity dan arus laut. So macam untuk ombak, pasang surut dan ekosistem, marine juga terlibat di dalam aspek ataupun elemen lautan. Yang ketiga, elemen atmosfera, termasuk seperti iklim, cuaca, suhu, kelembapan dan juga polusi udara. Dan yang terakhir, untuk elemen kejadian alam semula jadi, contohnya seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir dan juga ribut taufan. Okay? Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang persekitaran geofizikal yang mempengaruhi masyarakat Malaysia. Jadi kita tahu yang Malaysia ni terdiri daripada pelbagai benda, pelbagai masyarakat, pelbagai kaum. Tapi apa yang menyebabkan kepelbagaian ini daripada segi mungkin pekerjaan ataupun daripada segi adat, daripada segi agama dan sebagainya. Okey, kita boleh lihat pada cuaca dan iklim. Pertama sekali, kita tahu yang Malaysia terletak di kawasan tropika. Jadi kita mengalami musim cuaca panas sepanjang tahun dan juga kita akan ada hujan lebat dan hujan monsun yang berlaku dalam beberapa bahagian. So daripada cuaca yang kita panggil panas tapi lembap ini, ia membolehkan negara untuk ada aktiviti seperti pertanian, sektor pelancongan. Alright. So seterusnya, topografi. Alright. Topografi Malaysia mempunyai pelbagai topografi. Topografi ni dia merujuk kepada kawasan-kawasan di atas daratan lah. Contohnya seperti pegunungan, lembah, dataran pantai, pasir-pasir tu dan pulau-pulau yang ada di Malaysia. Yang ketiga, sumber air. Malaysia ni kaya dengan sumber air sebab kita ada pelbagai sungai, tasik, kita juga ada sumber air bawah tanah, sungai yang ada kita ada tasik Cini, kita ada banyak tasik buatan, tasik semula jadi. Jadi sumber air kita tak terhad. Jadi bagus untuk sektor-sektor seperti contohnya pertanian, kita ada juga untuk pertanian juga yang memerlukan air dan juga banyak lagi sektor yang memerlukan air. Dan yang terakhir, biodiversity. Untuk biodiversity, Malaysia mempunyai kepelbagaian biologi yang tinggi dan dia juga mempunyai hutan-hujan tropika yang berlimpah ruah. So bila ada biodiversity ni, kehidupan haiwan dan tumbuhan ni memberi peluang kepada banyak lagi aspek ataupun banyak lagi bidang yang boleh diceburi oleh masyarakat di Malaysia. Contohnya seperti ekopelancongan, ekologi dan banyak lagi lah sebab kita ni terlampau banyak keunikan semula jadi seperti haiwan tumbuhan, seperti tempat-tempat dan pelbagai perkara yang menarik lagi di Malaysia. Baiklah, itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Syifa. Jadi saya akan meneruskan pembentangan kami dengan subtopik yang keempat, iaitu masyarakat dan demografi. Menurut definisi Kamus Dewan 2005, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara yang tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. Dalam konteks Malaysia, hubungan harmoni antara pelbagai kumpulan etnik dapat membina sebuah masyarakat Malaysia yang teguh. Masyarakat Malaysia sering disebut sebagai masyarakat majmuk, iaitu sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan budaya, agama, bahasa, adat resam dan cara hidup yang tersendiri. Terdapat 5 ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, hidup berkelompok. Yang kedua, melahirkan kebudayaan. Yang ketiga, berinteraksi. Yang keempat, mengalami perubahan. Dan yang terakhir sekali, terdapat kepimpinan. Menurut J.S. Furnivall, masyarakat majmuk ialah masyarakat yang hidup berdampingan tetapi berlainan dalam satu entiti politik. Terdapat beberapa faktor pembentukan masyarakat majmuk iaitu ketidakstabilan politik dan ekonomi di negara China, penjajahan British, pertumbuhan perusahaan getah dan biji timah di Tanah Melayu, kestabilan politik di Tanah Melayu sendiri dan juga disebabkan bencana alam yang berleluasa di negara mereka. Seperti yang dapat kita lihat, berikut merupakan garis masa bagi pembentukan masyarakat Malaysia. Ekonomi pasaran ialah sistem ekonomi di mana keputusan mengenai pelaburan, pengeluaran dan pengedaran dibantu oleh isyarat harga yang dicipta oleh kuasa, bekalan dan permintaan. Seterusnya,
Era kolonial dalam ekonomi dan pasaran adalah British menguasai kegiatan di Malaysia dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah. Era pasca kolonial adalah kerajaan telah menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat. Sekian, terima kasih. Era pra-kolonial dalam ekonomi dan pasaran ialah kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan cukup untuk menampung keperluan keluarga. Okay. Mengalir kepada bahagian falsafah dan pemikiran, tokoh yang tersohor bagi seksyen ini adalah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dikenali dengan hasil karyanya iaitu Muqaddimah. Ibn Khaldun juga dilahirkan di Tunisia pada 27 Mei 1332. Ketuhanan beliau diakui oleh beberapa tokoh falsafah di barat. Antaranya adalah Arnold Toynbee. Ini menunjukkan betapa hebatnya Ibn Khaldun dari segi tokoh falsafah dan pemikiran. Dalam seksyen ini, kami juga akan mempelajari tentang matlamat dan pemikiran dari segi tradisional dan moden. Dari segi tradisional, matlamat telah ditentukan, tetapi manusia mempunyai hak untuk menentukan cara kami mencapai matlamat tersebut. Dari segi moden pula, manusia mempunyai hak untuk menentukan apa matlamat hidup seseorang individu itu dan cara untuk menentukannya. Seterusnya ialah Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Di Selat Melaka terdapat pelbagai proses interaksi antara budaya yang berlaku disebabkan melalui perdagangan dan juga perkahwinan. Dengan ini, interaksi peringkat tamadun berlaku di Selat Melaka. Kesultanan Melayu Melaka dikenali sebagai lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Dengan ini demikian kerana Melaka digelar sebagai the Venice of the East disebabkan ia menjadi tempat pertemuan pedagang iaitu dari Parsi, Arab, India, China dan sebagainya, dan ini menyumbang kepada pertemuan budaya dan kaum. Terdapat pelbagai aspek yang menyumbang kepada pertemuan budaya ini. Aspek yang pertama ialah aspek pemerintahan. Dengan ini demikian kerana perlembagaan Melaka digunakan berdasarkan ajaran Islam, iaitu seperti hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Melaka sangat mementingkan keharmonian antara kaum. Dengan ini selain itu, amalan perkahwinan campur juga digalakkan di Melaka, iaitu seperti sebagai contoh Puteri Hang Lipu dan juga Sultan Mansur Shah. Seterusnya ialah aspek perdagangan. Undang-undang Laut Melaka ini ialah digunakan bagi tujuan untuk menjamin keselamatan Laut Melaka daripada perompak dan juga launun. Selain itu, pemerintahan terbuka dan sistem pelabuhan yang cekap dilakukan oleh Laksamana Melaka. Aspek yang seterusnya ialah kependudukan. Di Melaka, zaman plurality digunakan, iaitu apabila pendatang dari Arab, China, India, Parsi dan juga sebagainya tidak memerlukan pasport atau visa untuk memasuki sesuatu kawasan. Selain itu, mereka bebas berdagang dan berinteraksi yang menyebabkan wujudnya penyatuan budaya, yang maka muncullah masyarakat baru seperti Baba Nyonya, Melayu Arab, Melayu India dan juga sebagainya. Aspek yang terakhir ialah kepelbagaian budaya. Melaka juga dikenali sebagai kota metropolitan dan juga kota multi budaya. Hasil daripada pluralism tadi yang menyebabkan interaksi antara budaya seperti Arab, pra-Islam, Buddhism, Hinduism, Arab Islam dan juga dengan Eropah seperti Spanyol, Belanda, British dan juga pertembungan antara budaya tersebut dengan budaya Melayu sejak abad ke-5 Masihi. Seterusnya ialah pembentukan masyarakat majmuk pada era kolonialisme Inggeris. Pertama sekali ialah kedatangan British ke alam Melayu berlandaskan 3 selampang mata, iaitu keagamaan, kekayaan dan juga kemegahan. Seterusnya ialah pemisahan antara agama dan sains yang berlaku di Eropah, iaitu dinamakan Rocks of Ages, Sciences and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen Jay Gould pada tahun 2002. Seterusnya, agama ini dianggap sebagai punca perselisihan pendapat yang menimbulkan peperangan, pergaduhan antara manusia. Seterusnya, sains pula dianggap sebagai bersifat sarwa jagat yang menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama dan menyatukan umat manusia. Dasar pemisahan agama dan sains ini diteruskan di Tanah Melayu apabila British menguasai pentadbiran Tanah Melayu. Seterusnya, Sultan hanya boleh menjaga hal ehwal Islam dan juga adat istiadat Melayu
dan pengenalan sistem pentadbiran berdasarkan pengalihan kuasa antara kehakiman, eksekutif dan perundangan. Selebihnya ditadbir oleh British. Dengan ini, pertemuan antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dengan negara kolonial sekular berlaku di tanah Melayu. Seterusnya, saya Muhammad Azrin bin Muhammad Adli akan membentangkan tentang warisan dan pendigitalan sejagat. Seterusnya adalah pendedahan dunia digital di Malaysia yang dibawa oleh Barat. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah salah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Aspek media, sama ada media elektronik atau media cetak, memainkan peranan yang amat penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia dan meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sepadan. Jadi berikut merupakan contoh media elektronik dan media cetak. Contoh media elektronik adalah televisyen, radio serta internet, dan antara contoh untuk media cetak adalah majalah, surat khabar dan buku. Seterusnya, pada era globalisasi ini, sumber media masa elektronik sangat berguna berbanding media masa cetak. Hal ini kerana ia mengikut peredaran zaman yang semakin canggih. Terdapat beberapa media masa yang hanya menggunakan data internet dan hanya gadget yang canggih. Maklumat atau berita akan tersebar meluas dengan hanya beberapa saat dengan adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google dan sebagainya. Media sosial sangat membantu untuk penyebaran maklumat. Seterusnya adalah kebaikan dan keburukan pendigitalan sejagat. Bagi kebaikan, yang pertama, ia akan memudahkan pencarian maklumat. Dengan itu, kita dapat mengakses apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan memudahkan kita untuk mengetahui keadaan dunia sekarang. Sebagai contohnya, melalui pembacaan akhbar harian online. Dan seterusnya, ia akan meluaskan aktiviti perniagaan. Hal ini kerana ia dapat menjimatkan lagi kos dan juga tenaga, justru mengurangkan pengeluaran modal terhadap sewa kedai yang mahal. Maka penjual tidak perlu lagi menaikkan harga jualan. Jadi dengan adanya teknologi maklumat ini, ramai orang akan membuat perniagaan melalui online. Seterusnya, yang terakhir adalah memudahkan komunikasi. Dengan melalui laman sosial seperti Facebook dan Twitter, ia akan memudahkan orang ramai untuk berkomunikasi secara atas talian, terutamanya dengan rakan-rakan, ahli keluarga dan sebagainya. Seterusnya merupakan keburukan bagi pendigitalan sejagat. Keburukan yang pertama adalah berlakunya jenayah cyber. Tindakan penyalahgunaan teknologi ini menggunakan atau mengaplikasikan teknologi. Jenayah cyber merupakan jenayah yang melibatkan segala aktiviti jenayah yang biasa dilakukan seperti kecurian, penipuan, peras ugut dan segala aktiviti yang melibatkan pelanggaran undang-undang dengan menggunakan kemudahan komputer atau dengan menggunakan internet di ruangan cyber. Seterusnya adalah kesahihan maklumat cyber di persoalan. Maklumat yang tepat dan benar kesahihannya adalah penting bagi menjamin tidak berlakunya penyelewengan dan kepalsuan fakta, terutama sekali dalam soal ilmu keagamaan yang perlu dipastikan kebenarannya. Pihak yang tidak bertanggungjawab sentiasa mencari jalan bagi menyeleweng dan melakukan dusta bagi tujuan menyesatkan orang lain. Hal ini memberi cabaran terhadap proses tradisional dalam mendapatkan maklumat yang sahih. Misalnya, dengan hanya merujuk kepada bahan dari internet seperti Al-Quran, kemungkinan berlaku kesalahan. Oleh itu, seseorang perlu merujuk kepada sumber asal bagi mengesahkan maklumat dan mengelakkan kekeliruan. Kesan yang nyata dari amalan ini ialah ramai pencari maklumat mudah mempercayai bahan yang diperolehi dari internet. Rujukan maklumat semata-mata kepada internet tanpa pengesahan dan akan menimbulkan masalah tentang kebenaran fakta sesuatu maklumat. Dan yang terakhir sekali ialah pelayaran web negatif. Kewujudan laman web lucah yang mudah diakses oleh sesiapa sahaja termasuk anak-anak sekolah, remaja dan golongan dewasa memberi kesan negatif terhadap perubahan nilai dan gaya hidup mereka. Ketagihan internet ini tertumpu kepada cyber sex addiction. Material berkaitan seks begitu mudah tersedia di internet dengan pelbagai dimensi dan ilustrasi pornografi dan chatroom yang membicarakan unsur-unsur seksual kewujudan berbagai bentuk laman web negatif telah mencabar nilai dan gaya hidup insaniah. Sebagai penutup perbincangan bagi topik ini, peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tata susila
dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Selain itu, ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Tambahan pula, pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi. Bukan itu sahaja, mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Akhir sekali, pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing pula boleh memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan 10. Terima kasih.